Malaysia berada di kedudukan ke-8 teratas yang menghadapi masalah sampah plastik tidak terurus. Masalah sampah terutamanya plastik yang memenuhi ruang lautan menghantui bukan sahaja Malaysia tetapi juga negara-negara membangun yang lain. Justru kerajaan digesa untuk meneliti serta membuat perancangan jangka panjang bagi menangani isu berkenaan dengan lebih efektif. Hai, saya Liun dari Hara Makers. Sudah libat dalam Hara Makers untuk kerja-kerja yang berkait dengan recycling, upcycling lebih kurang 4 tahun, more than 4 years lah. So untuk Hara Makers, salah satu aktiviti yang biasa kita lakukan yang berkait dengan alam sekitar ialah river clean up, pergi ke sungai untuk kutip sampah. Kami biasa dapati daripada sungai ialah yang pertama ialah plastik, terutamanya plastik bags. Plastik makanan, plastik minuman, ikat tepi, plastik kali guna yang berwarna-warni. Tapi ramai juga tertanya-tanya ialah mengapa tak jumpa contoh seperti botol air ataupun food container, kerana kita kutip sampah daripada sungai. Jadi bila sungai itu mengalir, kontainer yang macam ini akan dihanyut ke bawah. So kadang-kadang kita akan nampak kontainer, nampak botol air hanyut ke arah bawah sungai itu, tapi kita tak boleh nak kejar atau pergi kutip lah kerana agak bahaya kan. Bila kita bercakap tentang kempen Botol Lestari, dia adalah satu inisiatif yang fokus, yang tertumpu kepada kita nak jadikan penggunaan plastik sekali guna ni sifar. Sebab kita tahu seringkali bila kita pergi ke kedai makan, walaupun kita hanya minta untuk minum air kosong, kadang-kadang kita diberikan botol air mineral ataupun cawan plastik sekali guna yang merupakan jenis plastik yang avoidable, yang boleh kita elakkan. Sebab itu bagi kita sebenarnya kita boleh dapat air minuman ini sama ada daripada water dispenser ataupun daripada cara lain tanpa perlu kita menggunakan botol plastik kali guna. Ini lebih ekonomi, lebih menjimatkan. Jadi itu juga satu perkara yang positif. Tetapi bagi pihak penjual, ini juga cara untuk mereka menunjukkan bahawa mereka adalah penjual yang bertanggungjawab dan mempunyai hala tuju yang lestari, yang saya fikir juga dapat menjadi satu nilai tambah di dalam menarik pelanggan-pelanggan, khususnya di kalangan generasi muda yang semakin peka tentang kepentingan alam sekitar. Saya Muhammad Danisha bin Rizal. So saya pemilik Cafe Manik. So dulu masa pertama kali kita buka, hari pertama kita menggunakan cawan plastik yang take away tu untuk take away dan dine in lah. So dekat situ apa yang saya boleh lihat dalam tempoh 6 bulan, kos operasi meningkat sebab kita kena sentiasa membeli cawan plastik tu. Dalam masa yang sama, kos pembuangan pun sangat-sangat meningkat. Untuk satu-satu hari, saya boleh cakap kita terpaksa buang 2 plastik bag besar hanya sebab kita menggunakan cawan plastik. Selepas 6 bulan tu, saya buat decision kita berubah kepada kita serve cawan kaca lah kepada customer. Hi, I'm Nick Ng from Hockey Kopitiam. Kita sebelum itu campaign dia start, saya sudah itu fikir kalau guna plastik dia akan itu merosakkan alam sekitar. Dia tak macam mesra alam. So sebelum campaign ini selesai, saya sudah try my best untuk kurangkan guna itu plastik. Sebenarnya kalau kita itu jual itu air botol untuk kita boleh jimat itu cost dan itu kita senang boleh serve untuk customer. Kita tak mahu buat macam ini sebab plastik botol dia akan menyebabkan pencemaran alam. Botol plastik itu kita tak tahu bahan kimia ke tindak balas daripada botol mineral tu tak kena panas lama mana, kita tak tahu kesan kepada jangka panjang pada badan kita. Tapi kalau botol ni memang dah selamat. Saya sokong dari segi faktor kesihatan juga sebab saya dah berumur kan, nak jaga je, takkan nak share nak order benda-benda manis, kopi susu lah, teh susu lah, benda-benda yang manis. Jadi kalau nak order tu mungkin sekali, lepas tu kita sulamkan dengan air macam ni. Personally kalau pergi mana-mana kafe, saya memang order air mineral atau air putih. Tapi bila sekarang dah banyak kafe yang offer kita kata botol jar atau water dispenser, definitely would be my favourite lah. Sebab kadang-kadang kalau kita nak pilih tempat makan,
kita akan scan dulu. Oh, yang ini dah nampak water dispenser daripada jauh, jom kita pergi sini. Sebab kita tahu, kita akan dapat cuma satu and then senang refill. Tak adalah nak kena beli mineral sampai 3-5 botol. Lepas tu kita buang je kan. So, lagi bagus kalau dia orang bagi water dispenser atau air macam ni. I would really hope lagi banyak kafe dekat luar atau kedai mamak especially yang offer water dispenser. Apabila saya tahu itu government, dia mau menjalankan projek macam ini, saya sangat sokong sebab alam sekitar sangat penting untuk itu anak-anak kita untuk our future. Sebab ni satu kempen yang sangat bagus. Kalau masih belum ada cafe owner yang rasa, oh benda ni patut aku lakukan, bukan sekadar dia memandang kepada pengurangan kos, tapi juga memandang kepada kelestarian alam sekitar. So benda ni sebenarnya dia bergerak sekali. Yang perlu semua cafe owner ada mindset yang benda ni perlu betul-betul dilaksanakan lah, dan menyahut seruan daripada kementerian. Dia ada dua aspek. Yang pertama ialah kita nak ke arah sifar penggunaan single use plastik ataupun plastik sekali guna yang bermasalah, yang boleh dielakkan ataupun avoidable dan tidak diperlukan unnecessary. Jadi dengan ini kerajaan boleh menyasarkan jenis plastik yang boleh dikurangkan dan akhirnya dihapuskan. Kita tahu plastik ni sangat besar pengaruh dia di dalam kehidupan seharian. Ada sebahagian bukan plastik sekali guna yang kita mau tidak mau terpaksa juga guna plastik. Jadi di situ kita juga nak tingkatkan kadar kita semula. Setengah negara kadar kita semula plastik ini dah sampai 80-90%. Di negara kita kadar dia baru sekitar 30% lebih. Jadi itu juga ya, kalau kita dapat tingkatkan kita semula, misalnya dengan pengasingan di sumber, infrastruktur kita semula yang lebih lengkap, ataupun deposit return scheme yang mana barangan-barangan plastik ini boleh dipulangkan dan orang boleh meraih keuntungan daripada pemulangan tersebut. Itu antara cara-cara yang kita boleh gunakanlah untuk tingkatkan kadar kita semula. Bagi kita ada serampang dua mata untuk berdepan dengan soal plastik ini, iaitu bila plastik yang boleh dielakkan, plastik sekali guna, kita nak ke arah sifar. Tetapi bila plastik itu kita terpaksa gunakan, maka ia seharusnya lestari, yang mana ia boleh dikitas semula dan kita mengelakkan pencemaran plastik ke dalam alam sekitar.